Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Dr. Arif Azzuddin Azlan, pensyarah untuk subjek politik dan juga pentadbiran kami. Rakan-rakan seperjuangan, alhamdulillah kumpulan kami telah berjaya menyiapkan tugasan ini, dan seperti mana tajuk yang telah kami pilih pada peringkat awal lagi, iaitu pandemik COVID-19 di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu Zulkifli bin Rais, saya sendiri, Muhammad Rafiq bin Husin, Rafi Tominoh, Dinesh anak lelaki Murti, dan Suhaizan bin Noh pendahuluan. Memasuki tahun 2020 ataupun wawasan 2020, seperti mana yang kita ketahui, Malaysia berhadapan dengan krisis yang tidak pernah terbayang oleh kita semua, iaitu COVID-19. Kerajaan Malaysia pada ketika itu adalah Pakatan Harapan, beranggapan bahawa ianya masih terlalu awal dan juga terkawal. Isu pandemik COVID-19 ini kurang diperkatakan, tetapi isu politik Kerajaan Pakatan Harapan yang terdiri daripada parti PKR, DAP, Amanah dan Bersatu lebih menjadi perbualan tentang krisis yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Pada waktu yang sama, kes COVID-19 meningkat hari demi hari. Pilihan Raya Umum ke-14. Pilihan raya yang diadakan pada 2018 bukan sahaja menjadikan Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali berkuasa, namun yang paling diperkatakan oleh semua pihak adalah kejatuhan pemerintahan BN, Barisan Nasional, selama 6 dekad. Kemenangan Pakatan Harapan dilihat membawa harapan baru kepada negara. Yang ingin diperkatakan di sini adalah selepas 22 bulan Pakatan Harapan berkuasa, peristiwa dramatik pada Februari 2020 di ketika pandemik COVID-19 mula memberi kesan kepada keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia, Kerajaan Pakatan Harapan jatuh dengan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Krisis yang berlanjutan selama 7 hari selepas itu kian menarik apabila Muhyiddin Mohamed Yassin pula dilantik menjadi Perdana Menteri. Tugas berat menanti Tan Sri Muhyiddin dalam pentadbiran negara, iaitu membendung penularan COVID-19. Diminta rakan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Zulkifli. Seterusnya giliran saya akan membentangkan tentang Kerajaan Perikatan Nasional serta Pilihan Raya Negeri Sabah. Okey, apa itu Kerajaan Perikatan Nasional? Kerajaan Perikatan Nasional adalah gabungan Parti Barisan Nasional, Parti Islam Malaysia, Parti Gabungan Sarawak serta sepihan beberapa ahli parlimen Parti Keadilan Rakyat yang masuk kepada Parti Perikatan Nasional. Okey, pada 1 Mac 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dan pada 10 Mac adalah bentukan kabinet yang baru. Terdapat 109 ahli yang menyokong Parti Perikatan Nasional, 92 ahli parlimen yang menyokong Parti Pakatan Harapan, dan 16 lagi adalah menyokong kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, kenapa Pakatan Harapan jatuh? Disebabkan isu-isu yang berkaitan dengan gagal pelaksanaan manifesto yang dijanjikan pada pilihan raya umum yang lalu, serta isu-isu lain seperti wabak COVID yang melanda tidak dapat diadakan demo jalanan seperti yang biasa dijalankan oleh Pakatan Harapan. Jadinya maklumat-maklumat kurang dapat disampaikan. Jadinya Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membentuk kerajaan baru dan melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri setelah Pakatan Harapan tidak mendapat mandat dan kepercayaan di kalangan ahli parlimen. Seterusnya, Pilihan Raya di Negeri Sabah. Pilihan Raya di Negeri Sabah pada 10 Mac
2018 Pilihan Raya Umumnya lalu, negeri Sabah sebenarnya mendapat mandat parti di bawah Parti Barisan Nasional. Walau bagaimanapun disebabkan di peringkat pusat dipimpin oleh Parti Harapan, Pakatan Harapan, maka kebanyakan ahli Dewan Undangan Negeri UMNO telah masuk kepada Parti Warisan. Pada sahabat saya sebentar tadi, dalam tempoh permasalahan COVID-19 masih belum mereda, berlaku lagi pertukaran Perdana Menteri bila mana 7 ahli parlimen mengambil tindakan menarik semula sokongan terhadap Perdana Menteri ke-8 mengakibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin terpaksa meletak jawatan. Sebab-sebab berkaitan politik yang diperkatakan oleh banyak pihak, kegagalan Muhyiddin Yassin untuk menangani penularan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan darurat yang dilaksanakan oleh beliau dijadikan sebagai sebab penarikan balik sokongan. Pada waktu ini peranan yang di-Pertuan Agong sangat-sangat diperlukan, di mana yang di-Pertuan Agong mengadakan perjumpaan bersama semua ahli parlimen, dan hasil daripada pertemuan tersebut 114 ahli parlimen memberi sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Barisan kepimpinan kerajaan tak banyak berbeza dengan barisan kerajaan Perikatan Nasional yang sebelum ni. Yang pastinya permasalahan COVID-19 ni masih perlu dicari jalan penyelesaiannya, terutama dalam mengukuhkan semula sektor ekonomi negara. Situasi pandemik COVID-19 ni memberi kesan di mana pada peringkat negara sehingga 23 Disember 2021 mencatatkan jumlah kes sebanyak 2.728 juta kes, di mana kematian mencatatkan sehingga 31,221 kematian. Kebanyakan orang yang dijangkiti ni mengalami kesukaran bernafas. Mereka terdedah kepada penyakit. Mereka yang terdedah kepada penyakit ni adalah orang yang lebih tua yang mengalami masalah-masalah seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan yang teruk dan kanser. Pihak kerajaan pada ketika itu terpaksa menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bermula 18 Mac 2020 melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967, di mana semua pergerakan disekat, tiada perhimpunan besar-besaran, aktiviti keagamaan, perniagaan, keluar masuk, pelancong, tiada. Hanya beberapa infrastruktur saja yang berjalan seperti pasar raya, pasar basah, kedai runcit dan sebagainya. Manakala pendidikan anak-anak pula melalui PDPR. Vaksin mula diperkenalkan pada rakyat Malaysia bermula 24 Februari 2021. Penghasilan vaksin ini membantu sistem imun dengan melatih antibodi untuk mengenal pasti kuman-kuman tertentu supaya badan kita lebih bersedia, lebih tinggi imunisasi badan kita. Dan dapat kita lihat pada 12 Januari 2021, Perdana Menteri kita pada masa itu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan keadaan darurat secara berkesan bagi menghentikan semua aktiviti politik. Peristirahat ini termasuklah ada cadangan parlimen digantung, prorok yang bertujuan agar kerajaan dapat memberi tumpuan dalam usaha menyekat penularan wabak coronavirus. Dan akhirnya pada 16 Jun, Majlis Raja-Raja menggesa Kerajaan Perikatan Nasional menyambung semula persidangan parlimen secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. PKP 3.0 dan vaksinasi. Kerajaan Perikatan Nasional PN mengarahkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dari 1 hingga 14 Jun 2021 untuk mengurangkan jumlah kes positif yang semakin meningkat melepasi angka 7,000 kes sehari. Vaksin adalah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan atau dari protein subunit pada virus. Penghasilan vaksin membantu sistem imun dengan melatih antibodi ini untuk mengenal pasti kuman-kuman tertentu supaya sistem imun cukup bersedia apabila tiba masa kuman sebenar menyerang badan seseorang. Vaksinasi adalah cara mudah
selamat dan berkesan untuk melindungi individu daripada penyakit berjangkit. Vaksinasi menjadikan sistem ketahanan badan lebih kuat. Secara realitinya, satu-satunya harapan yang ada ketiga ini bagi mengekang COVID-19 adalah melalui program vaksinasi yang cekap diurus yang akan mempercepatkan kadar pelaksanaannya. Namun kita menghadapi cabaran kerana bekalan vaksin dihasilkan oleh negara yang lain dan diterima secara beransur-ansur. Keraguan dan penolakan vaksin merupakan masalah utama yang berlaku di Malaysia. Malahan, ianya dianggap sebagai fenomena global. Seterusnya, saya, Suhaizan bin Haji Noor, akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Pilihan Raya Negeri Melaka dan Sarawak, PRN. Pada hujung tahun 2021, politik bergelora kembali bila mana berlakunya PRN Negeri Melaka dan Sarawak. Melaka melakarkan sejarah tersendiri dengan menyaksikan negeri pertama mengikuti langkah Sabah untuk bertukar ketua menteri sebanyak 3 kali selepas PRU ke-14. Manakala bagi Sarawak, perlu diadakan tempoh kerana maksimum kuasa kerajaan negeri Sarawak telah hampir tiba, yang mana ianya perlu dibubarkan dan perlu diadakan pilihan raya semula bagi mendapat kerajaan yang baru. Apa yang menarik di PRN Melaka pada kali ini ialah pertemuan 3 penjuru di antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Manakala di PRN Sarawak, pertemuan di antara gabungan Parti Sarawak GPS dengan parti yang dianggap pembangkang iaitu Parti Sarawak Bersatu PSB, Pakatan Harapan, Parti Bumi Kenyalang dan sebagainya. PRN yang berlangsung di tengah-tengah pandemik COVID-19 juga menyebabkan prosedur operasi standard SOP buat pertama kali sejarah pilihan raya negara diselaraskan dengan beberapa larangan dikenakan termasuk ceramah, syarahan, kempen secara fizikal, kempen ziarah rumah ke rumah, aktiviti tinjauan mesra walkabout dan pengedaran risalah kepada orang awam secara bersemuka. Walaupun ia membataskan pergerakan kepada parti-parti yang bertanding dan mendapat kecaman dari beberapa pihak, namun Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tetap dengan keputusan SOP yang ketat. Namun kali ini SOP ketat yang dikeluarkan dilihat dapat mengekang penularan wabak COVID-19 kerana tiada gelombang baru COVID-19 dari kedua-dua PRN tersebut. Secara tidak langsung, kejayaan SPR melangsungkan kedua-dua PRN dengan pelaksanaan SOP yang ketat adalah satu petanda aras untuk pilihan raya seterusnya dilangsungkan. Dari segi politiknya, menyaksikan detik bersejarah dalam politik Melaka dengan pertemuan 3 penjuru BN kembali mendapat mandat pengundi, manakala di Sarawak GPS memangnya telah dijangka akan meneruskan tampuk pemerintahan di Sarawak. Kesimpulan, COVID-19 ialah penyakit baru yang membawa situasi yang sangat tidak pernah berlaku sebelum ini. Berbeza dengan wabak-wabak sebelum ini, mereka terkawal. Namun keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini memerlukan langkah-langkah yang belum pernah kita adakan untuk menangani situasi tersebut. Malaysia telah mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah wabak demi keselamatan rakyat. Analisis menunjukkan bahawa responden berpengetahuan dan sedar tentang kesihatan, isu keselamatan. Kebanyakan mereka sedar tentang ancaman COVID-19 serta akibat politiknya. Pertikaian politik akan terus berlaku, tidak kira sama ada wabak ataupun tidak. Ketidakstabilan kedudukan suatu pentadbiran kerajaan itu akan mengundang natijah sekiranya persefahaman politik tidak dapat dijaga dengan baik. Sekian, terima kasih.